Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rezeki dan salam Malaysia Madani. Selamat menonton episod pertama podcast Heart to Heart Kaunselor CTF Fit LCK. Podcast Heart to Heart ini merupakan bual bicara yang mengupas topik-topik hangat berkaitan dengan kesihatan mental bersama pakar-pakar dan panel jemputan yang istimewa. Dan bagi episod yang pertama ini, kita merasakan amat bertuah kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah figura yang tidak asing lagi di UPM, iaitu Tuan Pendaftar kita Encik Muazzam Mansor untuk datang ke studio. Apa khabar, bos? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Apa perasaan bos untuk pertama kali ni podcast kita? Siri yang pertama, episod yang pertama, dan bos merupakan panel yang pertama. Sudah pasti saya merasa gembira merupakan orang yang pertama dijemput. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuan Pendaftar kita kerana memberi sokongan sepenuhnya dan mengambil inisiatif ini sebagai satu usaha yang kita boleh lakukan untuk memastikan tahap kesedaran, kefahaman dan juga pemerkasaan kita terhadap kesihatan mental itu diperjuangkan secara yang lebih baik ya untuk kesihatan dan juga kestabilan bersama. Jadi biasanya bila kita sebut tentang kesihatan mental, bos ya, banyak kes-kes yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada kes-kes yang sampai menyebabkan bunuh diri, menyendiri, depresi dan juga menyebabkan tahap kecemerlangan pekerja juga menurun. Jadi mungkin kita pergi teruslah kepada soalan pertama, bos, boleh ya? Okey, boleh. Silakan. Kalau kita sebutkan cakna diri, peduli emosi. Saya teringat satu program yang dikendalikan oleh bos sendiri yang mengambil tajuk ini sebagai tajuk utama kan? Betul. Iaitu cakna diri dan juga peduli emosi. Jadi apakah pandangan bos berkaitan dengan istilah ini dalam kalangan warga UPM khususnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Fatimah yang lebih dikenali dengan mesranya CTF. Ya, terima kasih di atas soalan tersebut. Alhamdulillah, kita pada masa ini tidak boleh memandang enteng ataupun sepi dengan berkaitan kesihatan mental ini ya. Dan kita pasti melihat daripada pencapaian kegemilangan Universiti Putra Malaysia dalam mencapai pencapaian ranking umpamanya menduduki tempat yang baik di peringkat dunia dan juga Asia dan tidak dapat dinafikan dengan kewibawaan staf kita pensyarah melalui dengan geran penyelidikan yang dibuat umpamanya diterima dan juga pendidikan yang dibuat, anugerah-anugerah yang diterima oleh staf kita menunjukkan bahawa kita sebenarnya berada satu tahap prestasi yang terbaik yang cemerlang. Namun walau bagaimanapun apabila berkaitan dengan kesihatan mental ini, dia adalah merupakan suatu tembok yang boleh menyebabkan prestasi itu boleh tersekat ataupun boleh menjunam jatuh. Dan seterusnya akan memberi satu prestasi ataupun imej yang tidak baik kepada Universiti Putra Malaysia ni. Sebab kita kejayaan ini adalah berpaksikan kepada kerjasama sepasukan, iaitu kita sebagai satu team player dan bukannya kejayaan itu adalah merupakan hasil usaha seseorang saja. Sebenarnya itu adalah pentingnya melihat dari sudut kesihatan mental ini. Kalaulah umpamanya seseorang itu mengalami ataupun dia dilanda dengan sesuatu masalah, kemurungan umpamanya, dan kita tahu kemurungan itu membawa kepada aspek-aspek seperti dia akan berada dalam suatu dunia yang berbeza dengan kawan-kawannya yang lain, di mana kita boleh lihat dia mungkin mengalami masalah kebimbangan, depresi, kesihatan, panik kan? Dan ini boleh menjejaskan personality dia. Betul. Dan seterusnya dia boleh terbawa-bawa kepada tempat kerja. Dan apabila itu berlaku, ini membawa maksud bahawa dalam proses kerja itu akan pasti melanda ataupun dilanda masalah dalam usaha untuk mencapai sesuatu tugasan ataupun matlamat kerja yang ditetapkan. Dan sebab itu pentingnya cakna, prihatin, emosi kita melihat kawan-kawan kita, melihat anggota ataupun warga
di pusat tanggungjawab masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Tengoklah di kanan diri, bukan dengan tujuan untuk kita kata dulu apa umpama yang negatif tu kita Tepikan orang. menjaga tepikan orang, bukan, tetapi di sebaliknya adalah kita untuk melihat jika ada berlaku perubahan-perubahan yang ketara yang selama ini itu bukan dia. Okey. Itu bukan personality dia. Baik. Jadi dengan itu apabila berlaku seumpama itu, maka tuan-tuan dan puan-puan semua, rakan-rakan warga staf Universiti Putra Malaysia ini cuba lihat kalau ada perkara-perkara yang boleh membawa kepada menjejasnya proses kerja, prestasi kerja, maka sesuatu tindakan perlu diambil supaya ia nanti tidak menjejaskan juga dari segi penyampaian perkhidmatan kita kepada orang luar dan juga stakeholders. Ya, jadi sebab itu saya merasakan bahawa kita semua perlu menjaga tepi kain orang ini adalah bagi tujuan untuk kebaikan. Betul. Bukan melihat daripada sudut Negatif. daripada sudut untuk melihat kepribadian mereka ataupun isu-isu berkaitan personal, tapi lebih kepada untuk melihat prestasi kerja. Baik. Alhamdulillah, bila kita dengar tadi itu, maknanya tepi kain orang haruskah dijaga? Memang kena jaga. Ya, kena jaga. Ya, supaya dia tidak memalukan dirinya kalau dah carik kainnya, Ya, kan. Jadi betul. kita kena bagi tahu, ya. Betul. Jadi maksudnya cakna diri peduli emosi pada anggapan POS tadi adalah keprihatinan kita bersama. Betul. Untuk ada mata pandang, ada telinga dengar, Ya. ada mulut kita kena sampaikan. Bukan ada mulut kita diam, ya. Jadi untuk menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang boleh memberikan manfaat kepada semua, ya. Jadi seterusnya kan bos, macam kesihatan mental dalam kalangan staf UPM, alhamdulillah setakat ini mungkin agak terkawal, ya. Cuma kita tak nafikan ada juga kes-kes terpencil yang berlaku, ya. Tidak di mana sahaja pun akan berlaku, kerana isu kesihatan mental ini dia melibatkan semua orang sebenarnya, ya. Tidak terkecuali sekiranya tidak arif tentang cara bagaimana untuk mengekalkan kesihatan emosi, keharmonian emosi dan juga fizikal yang cerdas. Jadi sejauh manakah UPM memberikan perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental warga UPM, bos? Ada tak prosedur yang dibangunkan? Adakah inisiatif yang diberikan kepada mereka ini? Silakan. Okey. Kita seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa UPM tidak meminggirkan ataupun melihat perkara ini perkara yang enteng ataupun perkara yang mudah. Dan sehubungan itu saya merasakan satu penghargaan dan ucapan terima kasih kerana Jawatankuasa Pengurusan Universiti telah meluluskan satu Jawatankuasa Kesihatan Mental pada tahun lepas, saya ingat pada bulan Julai 2022, di mana Jawatankuasa ini perlunya melihat secara keseluruhan, secara holistik, ya. Sebab betul seperti mana yang dinyatakan tadi bahawa adanya satu data yang menunjukkan bahawa pentingnya bagi tujuan penubuhan ini. Walaupun data itu menunjukkan dalam jumlah nilai yang kecil, angka yang kecil, tetapi itu mungkin kita menerima sumber daripada satu sumber sahaja. Betul. Tetapi kita tidak dapat daripada sumber-sumber yang lain. Dan mungkin juga sebab tiada lagi kesedaran yang menyeluruh, yang meluas di peringkat warga staf kita, maka sebenarnya figure tu boleh jadi berlaku peningkatan lebih tinggi daripada sedia ada yang kita lihat sekarang ni. Maksudnya kalau sebelum ni dia datang daripada satu sumber saja, tetapi bila dah ada diwujudkan prosedur pengendalian kesihatan mental, adanya pihak-pihak tertentu yang ditambah baik untuk turut serta dalam pengendalian kes kesihatan mental ni, sudah pasti statistiknya juga akan meningkat. Meningkat. Tetapi kalau peningkatan statistik itu tidak bermaksud kita tidak berbuat apa-apa, kan bos? Maksudnya statistik meningkat disebabkan adanya cakna tadi tu. Yes, betul. Prihatin tadi tu. Sebab itu dalam Jawatankuasa ini dia melibatkan banyak pihak dan terutamanya pakar-pakar, dan daripada sudut itu pakar-pakar ini memberi cadangan kepada kita bagi membangunkan prosedur dan juga tata cara. Dan selama ini saya pasti kita semua tak ada pengetahuan tentang kesihatan mental ini. Betul. Dari segi dia punya simptom, masalah, kesan, implikasi. Dan dengan itu apabila kita bangunkan tata cara ini dan pihak yang bertanggungjawab di bawah
ataupun CTF ni akan membuat pemakluman kepada pusat-pusat tanggungjawab. Di situ adalah jelas daripada segi skop, aliran dan juga proses yang perlu diambil tindakan oleh pihak pusat tanggungjawab yang berkaitan. Dan alhamdulillah kita menerima maklum balas yang positif dan kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada pakar-pakar kita yang terdiri daripada pakar-pakar sekretari, pakar psikologis, kaunselor kita, daripada pusat kesihatan universiti, dan juga daripada bahagian kaunseling high-awal pelajar. Semua memberi kerjasama dan kita melantik mereka di dalam ahli jawatankuasa lah, untuk melihat perkara-perkara berkaitan dengan jawatankuasa, berkaitan dengan kesihatan mental staf ini. Maksudnya di sini dari segi kesediaan UPM bermula tahun lepas. Betul. Sudah ada takwimnya, sudah ada program-programnya, dan salah satunya ialah apa yang kita sedang lakukan sekarang, bos. Iaitu podcast Heart to Heart. Kaunselor CTF dan Faith LCK ini adalah salah satu inisiatif yang disokong dengan padunya daripada tuan pendaftar kita. Jadi untuk kita menghebahkan tentang apa itu kesihatan mental, apa itu tidak sejahtera dari segi mental. Adakah mental itu bermaksud sakit jiwa, ataupun adakah mental itu gila? Itu perkataan yang tidak seharusnya dikeluarkan lah. Jadi mungkin pendirian UPM sudah jelas dari segi adanya pengendalian tata cara tadi kan, tetapi ada tak kes-kes yang pernah dikendalikan ataupun pernah dihadapi oleh bos lah, ya, selaku pendaftar yang mungkin bila ada kes kesihatan mental tapi mungkin majikan tak tahu, dan majikan menganggap beliau ini bermasalah dan dimohon untuk pertukaran. Mungkin bos boleh komen sedikit lah untuk pencerahan kepada semua warga UPM khususnya. Okey, apabila berlaku perkara seperti ini, yang pertamanya dari segi penilaian ataupun pandangan pertama daripada segi perspektif, apabila kita dapati mungkin boleh melibatkan berkaitan kesihatan mental tersebut, yang pertama adalah kita berbincang kembali dengan pihak pusat tanggungjawab yang berkaitan, di mana staf itu bertugas, dan saya juga mendapatkan pandangan dan juga nasihat. Yang pertama daripada, sudah pasti sebab ini adalah staf, saya mendapatkan pandangan daripada pegawai yang bertanggungjawab dalam pengurusan semua manusia, dan saya juga akan merujuk kepada, sudah pasti tidak lain dan tidak bukan Puan CTF sendirilah untuk kita kembali ya, untuk kita buat keputusan itu. Kita memerlukan banyak rujukan dan pandangan sebelum, sebab kita tak nak sebab ini bukan perkara biasa. Bukan kita boleh membuat dalam satu proses keadaan kerja yang normal, tetapi dia memerlukan penelitian dan pemerhatian dan juga semakan dari sudut pandang latar belakang, situasi, sebab ada kemungkinan disebabkan masalah keluarga, masalah kawan-kawan, persekitaran tempat kerja dan sebagainya. Ada banyak keperluan yang perlu kita lihat untuk kita ambil tindakan tu. Alright. Masih banyak lagi yang kita ingin tanyakan pada tuan pendaftar, namun kita berehat sebentar dan kita saksikan VT ini bersama LCK. Saksikan. Weh, Matt. Kau faham ni? Kau kita okey ni? Kau tak nampak muka aku risau? Risau? Aku boleh risau tuan kau ni. Oh, iya ke? Risau sangat ni. Kau kita okey ni? Aku lagi risau lah. Kita tak siap lagi. Kau kerja macam ni okey? Bang, kau kerja masalah kerja juga? Ya, aku risau. Aku akan suruh je banyak kerja. Kau banyak kerja, Matt? Ya Allah. Kalau kau banyak kerja, aku sini sama-sama risau. Uish! Apa? Ini bos stres. Ini memang stres sekali, risau sekali. Stres tau. Kita kau punya. Aku RM10 tak siap lagi. RM10 tak siap lagi, bang. Bila due date? Besok! Aku ni tak tahu lah. Asal jaga SU aku. Habis semua minggu mesyuarat aku kena buat masak lah aku. Itulah. Lepas tu ada deadline. Aku rasa kita ni, man, dah overload sangat dah kita ni. Ya. Dengan timeline yang tak menentu. Aku rasa kita ni dah tak boleh kontrol lah.
Ini yang punca jadi risau sangat kita ni. Itulah tu. Apa nak buat ni? Tengok buat Bila minta tukar? Jom. Itu dia, kita dapat lihat senario yang digambarkan oleh LCK kita. Banyak mesej kan, bos? Ya. Banyak mesej tersurat dan juga tersirat menerusi VT sebentar tadi. Sebenarnya kita bawakan khas LCK ini untuk pengisiannya supaya lebih jelas apakah senario yang berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental. Jadi kita boleh sambung semula, bos? Boleh, Ya? silakan. Ada lagi beberapa soalan. Oh, ya. ya, ada. Okey. So kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Mungkin tuan pendaftar boleh kongsikan pandangan tentang bagaimanakah untuk menjadi pekerja yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang, bukan temberang. Silakan, bos. Oh, berat soalan ni. Dia sebenarnya mudah saja. Kalau di UPM ni kita berlandaskan kepada apa yang telah dinyatakan dalam prinsip etika kerja, nilai murni dalam etika kerja dan juga nilai-nilai yang perlu kita, nilai-nilai yang positif yang perlu kita terapkan. Dan apabila kita laksanakan perkara sedemikian rupa, ia akan menjadi, hasilnya akan membawa kepada kebaikan. Sebab antara beberapa nilai seperti jujur, amanah dan apabila perkara-perkara sedemikian rupa itu diterapkan, dilaksana, diamalkan, dia akan memberi kesan yang baik. Sebagai contoh, kalau kita amanah, sudah pasti kita tidak melaksanakan perkara-perkara yang melanggar tuntutan-tuntutan, tidak melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sebab ia seperti mana yang kita selalu bangkitkan, kalau perkara-perkara itu kita langgar, sudah pasti dia menjejaskan perkhidmatan kita kepada stakeholders, dan secara tak langsung dia menjejaskan imej kita. Dan orang akan mengatakan bahawa staff ni macam ni, staff ni macam ni. Dan dengan itu juga kita perlu juga dalam tuntutan-tuntutan, dalam nilai-nilai yang dinyatakan itu membawa kepada sikap-sikap kita perlu mematuhi masa, berdisiplin, kan. Kalaulah misalnya kita sekarang ni dah lenient, fleksibel, kehadiran sehingga pukul 9 umpamanya. Betul. Tapi masih lagi tak boleh datang pukul 9, nak datang pukul 10. Masih lagi ada rentetan alasan. Ya. Jadi kalau pelanggan kita pun dah tunggu, Ya, betul. nak jumpa kita, ataupun kita punya penyelia nak berjumpa, nak membuat sesuatu arahan tindakan tetapi tak ada. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa dia belum menghasilkan sesuatu tugasan lagi tau, belum melaksanakan lagi. Betul. Belum cerita lagi pasal hasil kerja yang dikendaki itu berkualiti. Faham. Itu bab yang kedua. Baru nak buat pun belum boleh buat lagi. Tak ada di tempat kerja umpamanya kan. Ataupun tak ada di makmal dan sebagainya lah. Jadi kita mengharapkan supaya warga, staf universiti dapat meneliti kandungan-kandungan etika kerja tersebut dan merealisasikanlah dalam kehidupan sebagai staf UPM, insya-Allah. InsyaAllah. Saya pegang kata-kata tu. Terima kasih. Termasuk diri saya juga. Supaya kita lebih bekerja sebagai amal ibadat, kan? Betul. Peratusan masa kita di dunia ni pun kan, kalau kita hitung sebenarnya banyaknya di tempat kerja. Betul. Kan? Pagi sampailah petang. Pagi sampai petang. Sabtu Ahad je cuti. Itu pun kalau tidak ada kerja-kerja selepas itulah pada hujung minggu kan, bos? Betul. Baik. Saya tertarik untuk bertanya lah, ya, secara peribadinya. Kan, sebagai tuan pendaftar yang menyelia beribu-ribu staf di bawahnya di peringkat UPM kan. Jadi pernahkah bos berdepan dengan kes-kes mungkin agak terpencil, tapi saya percaya mungkin ada, ya, yang melibatkan staf yang ada gangguan kesihatan mental ini, dan bagaimana bos berdepan dengan isu-isu tersebut? Bagaimana saya berdepan? Tarik nafas dululah, kan, nak jawab. Ya, kita tak dapat nafikan kan. Staf kita ramai dan kadang-kadang ada yang datang untuk berbincang, dapatkan pandangan, nasihat, dan juga kita juga mendapatkan buah fikiran, idea.
Dan kadang-kadang ada juga staf yang datang memang kita tak dapat nafikan mereka juga mengalami masalah-masalah yang kita nyatakan tadi. Dan sudah pasti kalau keadaan yang pertama tadi saya mengambil tindakan untuk merujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan tu kan. Tapi dalam berkaitan dengan saya sendiri, kalau menghadapi sedemikian rupa, sudah pasti yang pertama kita mesti ada sifat empati dan juga ihsan. Untuk kita mesti ada kemahiran mendengar. Mendengar. Betul? Sebab kadang-kadang staf kita pun nak meluahkan perasaan kepada kita. Jadi itu adalah merupakan titik tolak. Titik tolak. Yang pertama sekali, supaya mereka merasa didengar dan juga kita boleh mendapatkan input daripada mereka tu untuk kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya lah. Baik. Dan Bertuah kita sebenarnya. Bertuah sebenarnya warga UPM, ya. Bila kita ada tuan pendaftar dan juga yang berkaitan, ya, yang memang mementingkan isu-isu kesihatan mental ini dengan tujuan macam kita sebut tadi awal tadi itu untuk pencegahan. Ya, betul. Cakna, untuk peduli. Betul. Bukan kita nak ambil sisi-sisi yang negatif, tetapi kita nak lihat sisi yang positif sahaja, ya. Betul. Baik, secara ringkasnya lah, ya, pada tuan pendaftar sendiri, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada penonton kita? Kita difahamkan kita akan gunakan pelbagai medium interaksi sosial kita, media sosial kita, Instagram kita, ya, TikTok kita dan juga Facebook kita, ya, dan juga laman web rasmi UPM untuk kita kongsikan, hebahkan pengisian-pengisian yang dilaksanakan di peringkat UPM, terutamanya salah satunya adalah VT Santai Sihat dan juga podcast Heart to Heart Counsellor CTF Faith LCK. Jadi nasihat daripada bos. Nasihat Pada semua ni yang mendengar ni, ramai ni. Mungkin berjuta ni yang akan mendengar. Silakan. Okey, yang pertama nasihat secara peribadinya berkaitan dengan kesihatan mental ini, saya berpandangan sebenarnya kita perlu juga meluahkan perasaan kita jika kita menghadapi sesuatu masalah, sesuatu isu kepada rakan-rakan yang rapat yang kita rasakan bahawa boleh membantu untuk mengurangkan, meredakan ketegangan kita itu. Dan selain daripada itu, kalau kita rasakan bahawa perkara itu sangatlah berat, tidak mampu untuk dibantu oleh kawan kita itu, saya di peringkat ruang lingkup di universiti ini sebenarnya ramai yang boleh membantu, ya. Dan saya sering menekankan bahawa keperluan untuk berjumpa dengan kita punya pakar psikologis kita ataupun psikologis kita lah, yang ada di UPM ini, untuk kita bersama-sama sekurang-kurangnya bila pergi tu boleh release, ya, boleh release. Dan kalau dah boleh diselesaikan pada peringkat itu, alhamdulillah. Kalau tak ada, sebenarnya kita pun ada lagi juga pakar-pakar yang lain, sekretari umpamanya. Dan dengan itu sebenarnya kita berjumpa dengan right person untuk membantu kita, bagi memastikan supaya kehidupan kita di tempat kerja ni lebih tenang. Betul. Dalam masa yang sama kita dapat bekerja dengan baik. Sebab seperti mana Puan Siti F kata, kehidupan kita di tempat kerja ni jauh lebih lama berbanding kita kat rumah dengan keluarga kita kan. Dan sebab itu kita bersosial pun, kalau selepas kerja mungkin ada kawan-kawan kita yang bersosial dalam aspek sukan umpamanya pun, petang main lagi bola. Kadang-kadang tak cukup lagi, mungkin kita berjumpa kawan nak bersembang malam, sembang-sembang santai, minum teh pun dengan kawan. Jadi sebab itu kadang-kadang sebenarnya mungkin kawan itu boleh membantu juga kita kan. Betul. Dalam masa yang sama, dalam peringkat individu, dalam diri kita, kita juga harus memastikan bahawa kita berfikiran positif dan kepada Muslim dan kepada yang luar tu berpegang teguhlah kepada ajaran, dan kita berdoalah kepada Yang Maha Esa kan, untuk membantu memastikan masalah-masalah kita itu dapat diatasi. Alhamdulillah. Bila dengar nasihat tu, sudut pandang tu yang datang dari hati tu, kita rasa lega, kita rasa tenang, kita rasa harmoni. Jadi ini sebenarnya intipati yang kita sebut tadi, mendengar. Dan mendengar ni bukan mendengar untuk menjawab ataupun memberi alasan, ya, tetapi mendengar untuk memahami. Jadi
sayang betul, rupanya kita dah sampai ke hujung untuk rakaman, ya, untuk program kita hari ini. Rakaman maksudnya kita memang setiap hari kita akan ada program-program tertentu yang kita akan laksanakan secara bersiri-siri, ya. Tetapi untuk hari ini kita alhamdulillah kita dapat jemputan dan kesediaan daripada tuan pendaftar kita untuk hadir. Jadi kalau ikutkan banyak lagi sebenarnya soalan yang kita nak usulkan, tapi tak apa, kita akan panggil lagi. Sebenarnya kan kita akan ada program-program ke depan, mungkin dalam berbentuk rakaman, mungkin juga secara langsung, mungkin juga secara dalam talian, ya. Jadi sebagai tanda kehadiran kehadiran tuan pendaftar kita ke sini, maka kita akan minta tanda tangan lah kan, supaya ada kenang-kenangan. Jadi setiap panel yang kita jemput, kita akan sediakan poster yang di-framekan. Jadi kita ambil tanda tangan panel kita tu supaya kita akan tengok nanti berapa siri dah kita dah laksanakan selepas ini, ya. Alright. Ini kita minta tanda tangan bos lah. Di sini. Situ. Bukti kehadiran, ya. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk siri yang kedua, ketiga dan seterusnya untuk kita membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.